dengan seni dan budaya. 30 minit Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kain sutra, kain keringkam, molek dipakai, jangan disimpan. Pemanis kata ucapan salam. Salam sejahtera saya ucapkan. Mempelam berangan si asam paya, kuini dengan si buah rumbia. Salam pelancongan, salam budaya. Sesi pengulungan saya bermula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, saya sebenarnya tadi telah menerima nota daripada Yang Dipertua. Kalau mereka yang ahli-ahli yang berhormat yang telah menyuarakan telah berbahas tak ada di dalam Dewan, saya akan beri jawapan bertulis ya. Tuan Dipertua, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK semasa sesi perbahasan usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dewan ini dari 14 hingga 21 September yang lalu. Saya menghargai keprihatinan semua ahli yang berhormat dan amat menghargai cadangan serta pandangan yang telah diutarakan. Semua perkara yang dibangkitkan kami di MOTEK ambil maklum dan ambil kira untuk terus menjalankan amanah yang diberikan kepada kami. InsyaAllah pada hari ini saya akan memberi maklum balas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan oleh semua ahli yang berhormat yang berkenaan tetapi hanya menjawabnya dalam Dewan kalau mereka ada berada dalam Dewan. Pertama ialah Yang Berhormat Kuala Selangor. Ada di dalam Dewan? Kalau tak ada di dalam Dewan, saya terus ke Yang Berhormat Jerlun. Ada di dalam Dewan? Tak ada. Yang Berhormat Kulim Bandar Baru? Tak ada. Yang Berhormat Kota Belud? Oh, ramai juga tak ada. Yang Berhormat Balik Pulau mesti ada kan? Okey, Yang Berhormat Balik Pulau. Terima kasih Balik Pulau. Silakan Balik Menteri. Pulau. Okey, kita pergi ke isu yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Balik Pulau. Yang Berhormat Balik Pulau turut menyentuh mengenai usaha merancakkan industri batik dan kraf demi memelihara kewujudan batik. Tuan Dipertua, untuk makluman usaha membangun dan memperkasakan perusahaan kraf bagi menyokong dan memulihkan semula industri kraf negara sentiasa dilaksanakan oleh MOTEK, terutama menerusi agensi kami iaitu Kraf Tangan Malaysia. Sehingga 31 Ogos 2021 terdapat 6,220 orang usahawan kraf berdaftar di mana seramai 771 orang adalah merupakan usahawan kraf batik. Bilangan usahawan batik ini adalah meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun 2020 terdapat seramai 749 orang usahawan kraf batik daripada sejumlah 6,042 orang usahawan kraf berdaftar. Data ini menunjukkan penambahan bilangan usahawan kraf batik. Memang benar bahawa ada usahawan kraf batik telah tukar kekal ya dan tidak lagi berada dalam industri batik. Namun ia hanya membabitkan jumlah yang kecil. Menceburi bidang baru merupakan antara faktor utama pihak yang berkenaan berbuat demikian. Data ini boleh memberi indikator yang baik dan meyakinkan kita bahawa usahawan dan industri kraf batik dapat dipelihara dan mampan. Usahawan kraf batik ini telah berjaya menjana hasil pendapatan sebanyak 30.6 juta ringgit sehingga 31 Ogos 2021 dan 70.8 juta ringgit pada tahun 2020. Saya kongsikan juga di sini maklumat tambahan untuk Yang Berhormat Balik Pulau iaitu mengenai program pembangunan kemahiran community craft. Boleh saya mencelah mengenai batik tu? Ya. Kalau kita lihat kalau tahun 2019 ada disyorkan supaya Dewan Rakyat boleh membenarkan ahli-ahli parlimen memakai batik pada hari Khamis dan saya masa tu Speaker Dewan Rakyat pun setuju secara dasar. Saya harap kalau ini dapat diteruskan oleh Kementerian Menteri MOTEK supaya kita semua hari Khamis macam hari ini memakai batik supaya
dapat macam seolah-olah kita memberi sokongan moral kepada pengusaha-pengusaha batik. Kalau di Indonesia memang dibolehkan memakai batik dalam dewan parlimen mereka. Kalau di negara kita, kalau kita buat macam tu, seolah-olah kita memberi satu indikator ataupun satu simbol menyokong usahawan batik. Terima kasih. Terima kasih. Setuju Yang Balik Berhormat. Pulau, setuju. Setuju. Saya teringat saya juga berada di dalam dewan. Saya mengharapkan pihak parlimen akan mengambil kira semua ini dan membenarkan kita secara bertulis untuk membantu semua pengusaha batik ya. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Saya beritahu speaker, kain plekat, kain songket nak juga Yang Berhormat. Saya nampak speaker pun sudah buat baru yang dia punya rope tu ada gunakan kraft tangan untuk membantu. Mungkin itu satu permulaannya. InsyaAllah batik kalau dibenarkan kita bolehlah. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Ini saya nak kongsikan mengenai program pembangunan kemahiran community craft bagi memastikan usahawan craft khususnya bidang batik agar terus berdaya tahan. Program kemahiran dan peningkatan kemahiran di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun Penjana dilaksanakan menerusi dua aktiviti utama iaitu program pembangunan perantisan kemahiran PPPK dan program pembangunan kemahiran community PPKK. Program pembangunan perantisan kemahiran PPPK dilaksana untuk membantu usahawan kraf mendapatkan tenaga kerja dan memastikan perusahaan dapat diusahakan secara berterusan serta lebih berdaya saing. Program ini menawarkan kemudahan latihan tenaga kerja baharu kepada belia, penganggur dan individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19 serta peluang pekerjaan bersama usahawan kraf terpilih selama 6 bulan. Bermula tahun 2020, sebanyak 6 aktiviti PPPK iaitu PPPK Produk Kraf Batik, Produk Kraf Tenunan Songket, Produk Kraf Kayu, Produk Kraf Seramik, Produk Kraf Kristal dan Produk Kraf Kulit dilaksanakan dengan penyertaan seramai 26 orang peserta bagi tempoh Oktober 2020 sehingga Mac 2021. Daripada jumlah tersebut, 7 orang peserta telah mengikuti PPPK Produk Kraf Batik. Program pembangunan kemahiran komuniti memberi penekanan untuk membangun dan memperkasa komuniti kraf bagi melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan kraf untuk menjana pendapatan. Program ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kemahiran dalam pengeluaran produk dan keusahawanan serta pemasaran. PPKK ini dilaksanakan melalui 4 inisiatif utama iaitu pembangunan produk, pembangunan community craft, pasaran dan promosi dan komunikasi pasaran bersepadu. Sehingga 31 Ogos 2021, sebanyak 141 aktiviti kemahiran teknikal dan 27 aktiviti keusahawanan serta pemasaran telah dilaksanakan dengan penyertaan seramai 3,135 orang komuniti di seluruh negeri. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 29 aktiviti kemahiran teknikal dilaksanakan bagi bidang kraf batik. Di bawah fasa 2 Penjana 2.0, PPPK melibatkan 65 projek dengan 150 peserta di mana 24 projek adalah daripada bidang tekstil. Bagi membantu usahawan kraf batik mengoptimumkan penggunaan bahan mentah alternatif, Kraftangan Malaysia telah melaksanakan kajian bahan dan teknik proses untuk pembangunan bahan gantian halangan ataupun resist iaitu linut dan clay bagi batik. Usahawan kraf terus dibantu dalam memasarkan produk melalui pemasaran kraf secara fizikal dan digital untuk meningkatkan kebolehcapaian produk kraf di pasaran. Aktiviti pemasaran secara fizikal yang berjaya diadakan semasa pandemik ialah Warna-Warni Aidilfitri pada 15 April hingga 2 Mei 2021. Melibatkan seramai 84 orang usahawan kraf
daripada pelbagai bidang dan telah menjana nilai jualan hampir 2 juta ringgit. Berdasarkan nilai tersebut, sebanyak 1.2 juta adalah dijana oleh 37 orang usahawan kraft tekstil. Kraftangan Malaysia juga mengambil langkah proaktif melalui kaedah pendigitalan bagi membantu usahawan dan komuniti kraft tempatan mempromosikan produk kraft secara dalam talian. Inisiatif ini juga merupakan perubahan lanskap pemasaran ke arah pendigitalan sejajar dengan Pelan Pembangunan Ekonomi Digital Malaysia ataupun MyDigital. Antara inisiatif pendigitalan yang dilaksanakan ialah e-Kraft Bazaar yang merupakan inisiatif pemasaran dalam talian untuk mempromosi dan memasarkan produk kraft tempatan dalam bidang tekstil, hasil rimba, hasil tanah, hasil logam dan aneka kraft menerusi platform Facebook Group. Saya teruskan juga dengan ini adalah isu yang lebih Yang Berhormat Menteri, berbentuk sembang renggam. Ada soalan separuh. Okey. Ya, terima kasih Puan Speaker. Tadi ada disebutkan tentang usaha pendigitalan dalam perniagaan kraft dan sebagainya. Saya masih teringat ketika Yang Berhormat Menteri membahaskan belanjawan pada tahun lepas, saya ada menimbulkan usaha sama Arkib Negara dengan KPM pada waktu 2019 melalui UNIZA untuk mendigitalkan manuskrip di Arkib Negara dan manuskrip Malaysiana, manuskrip Melayu, Tanah Melayu dulu yang berada dalam negara dan juga di luar negara. Apakah usaha ini masih diteruskan? Itu soalan pertama. Soalan kedua, ini mungkin dah masuk ke pelancongan tapi tak apalah, kita tanyakan juga. Saya lihat sudah mula banyak gelembung-gelembung pelancongan dibuka. Walau bagaimanapun, bagi taman tema hiburan keluarga sehingga kini masih belum boleh beroperasi walaupun kita boleh kenakan SOP dan mereka boleh patuhi dan lebih mudah untuk mereka ikuti berbanding dengan pelancongan yang kita buka di pantai, di sungai dan sebagainya lebih sukar dikawal. Tetapi taman tema keluarga mungkin di kawasan-kawasan fasa 2, 3 dan 4 sudah boleh mula dibuka dan diberikan SOP yang ketat agar keluarga boleh kembali berlibur dan juga para pengusaha boleh kembali berniaga dan juga untuk pekerja-pekerja dapat kembali bekerja. Terima kasih Puan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya soalan Yang Berhormat yang pertama tadi itu adalah satu cadangan yang telah dikemukakan saya. Kalau saya tak dapat bawa ke sini nanti saya bagi secara tertulis. Yang kedua tadi mengenai taman tema, sebenarnya semuanya akan insya-Allah akan diumumkan. Semalam baru sidang khas mengenai sidang khas telah mengumumkan supaya kita akan buka rentas negeri. Bukan lagi kita bercakap mengenai destinasi. Sebenarnya saya telah mengemukakan mengenai destinasi tertentu untuk dibuka pada 1 Oktober. Namun oleh kerana terlalu banyak dari segi permintaan oleh negeri-negeri lain, maka sidang semalam telah memutuskan supaya oleh kerana ramai yang nak meminta supaya pelancongan ini dibuka untuk rentas negeri. Kerana ada juga yang mengatakan melancong boleh, jumpa orang tua tak boleh. Jadi kerana itu sidang telah memutuskan supaya rentas negeri dibenarkan apabila 90% daripada populasi di seluruh negara ini divaksinasikan. Jadi ini kalau melihat daripada data yang telah dikongsikan oleh pihak Kementerian Kesihatan kepada kami, ianya nampaknya tidaklah begitu jauh lagi Yang Berhormat. Jadi tidak lagi timbul negeri mana ataupun destinasi mana yang buka. Cuma yang timpak nanti insya-Allah mungkin pada masa terdekat juga akan diumumkan, ya. Akan diumumkan. Kita kalau sudah dibuka semuanya ini insya-Allah timpak mungkin juga diumumkan dalam masa yang terdekat. Tadi Yang Berhormat menyentuh mengenai kerjasama kolaborasi dengan pihak industri kalau tak silap
sebab masa ini PDPR kan. Sebenarnya ada cadangan mengadakan gelembung pelancongan Pulau Pangkur dan juga mengenai apa yang disentuh oleh Yang Berhormat tadi bersama dengan bersama dengan Kementerian Pendidikan, dan kita sudah sebenarnya program-program tersebut sudah pun berlaku selama ini, sudah pun dijalankan bersama dengan pihak-pihak kementerian, dengan arkib juga, malah dengan museum kita. Jadi Soalannya ianya sudah apakah akan berlaku. diteruskan YB Menteri? Memang pun Diteruskan ya? Ya, Terima insya-Allah. kasih. Ya, akan diteruskan. Terima kasih Yang Berhormat di atas minat tersebut. Saya juga ada lagi sebenarnya cadangan daripada YB daripada balik pulau ni. Dia memang berminat betul. Saya oleh kerana kita tak ada masa, saya tak gunakan masa ini kerana ini merupakan cadangan. Cadangan rangka promosi pelancongan secara agresif dan strategik bagi meningkatkan kembali keyakinan pelancong melalui digitalisasi. Jadi perkara yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Balik Pulau adalah perkara yang sememangnya dirancang dan dilaksanakan oleh Motek dan Tourism Malaysia yang diketahui olehnya semasa beliau memegang portfolio di kementerian ini juga. Ketika berbahas, ia adalah suatu cadangan oleh Yang Berhormat dan cadangan itu sebenarnya telah pun Motek pernah maklumkan kepada Dewan ini bahawa ia telah dilakukan dan diteruskan pelaksanaannya seperti mana yang saya nyatakan kepada Yang Berhormat tadi. Oleh itu dengan kekangan masa saya rasa elok diberi ruang untuk saya dan rakan-rakan yang lain memberi maklum balas kepada isu yang baru. Sebenarnya seperti perkara yang sama yang telah disentuhkan oleh Simpang Renggam tadi. Menteri, boleh saya mencelah Menteri? Menteri, Balik Pulau ingin memberi Balik Pulau lagi. pencerahan sikit. Tadi tentang apa yang saya bangkitkan Menteri ialah negara kita sudah tidak ada lagi sebagai destinasi pilihan para pelancong. Kalau 2019 mengikut data daripada Expedia, we are the top 10 dalam search. Kalau dia search Asia tu, Malaysia ada dalam top 10. Tapi sekarang ni 2021, Malaysia dah terkeluar. Ada negara-negara baru pula masuk. Jadi saya rasa pihak Motek dan Tourism Malaysia harus agresif dari segi dalam dream stage ini, mempromosikan Malaysia. Sebab saya tengok Indonesia, dia tiap-tiap kerap mempromosikan destinasi di Indonesia dalam AXN. Sedangkan Malaysia tak senyap sunyi. Tak ada langsung promosi negara kita. Sebab once the recovery dah start, mereka akan pergi ke negara-negara yang tadi, yang Malaysia tidak ada dalam negara pilihan mereka. Jadi saya harap, saya pun sembang tadi dengan Menteri di tepi jalan tadi, kita nak kalau boleh meleveragekan digital tourism, digital marketing supaya kita dapat lebih dikenali oleh negara luar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya apabila selepas Yang Berhormat berceritalah dengan saya tadi kan, saya juga cuba mencarilah doing a little bit of informal research dengan izin. Jadi saya dimaklumkan memang kita maklum perkara ini. Mungkin kerana pada masa ini masih lagi belum dibenarkan rentas antarabangsa, namun it is not really a very good reason. Saya akui itu, tapi insya-Allah kita akan teruskan sebab kita juga mengadakan kita punya apps lain, digitalization program lain, smart tourism. Jadi semua ini akan mengambil kira semua promosi-promosi dan juga kalau nampaklah sedikit-sedikit sudah kita mula menunjukkan kita punya promosi itu. Namun begitu saya menghargai apa yang Berhormat telah rancangkan yang telah nyatakan pada kita. Di antara langkah yang kita ambil juga sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat, kita melaksanakan kempen pengiklanan taktikal secara digital melalui kerjasama dengan online travel agents OTA. Dan tadi yang disebut tadi kerjasama dengan agensi portal perjalanan dan portal enjin pencarian seperti Expedia dan Traveloka dalam mempromosikan pakej-pakej pelancongan yang menarik.
Memperkukuhkan lagi kempen pemasaran digital secara kerjasama dan perkongsian pintar dengan syarikat penerbangan tempatan dan antarabangsa. Ini pun kita bincangkan sama tadi. Dan keempatnya, mempromosikan produk-produk pelancongan di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Dan bekerjasama dengan key opinion leaders ataupun influencers yang aktif di pasaran tempatan dan antarabangsa bagi mempromosikan Malaysia melalui laman media sosial kita. Jadi itu saja Yang Berhormat. Saya hanya nak menutup lah Yang Berhormat Tuan Di-Pertua. Saya tahu Yang Pertua nak mengingatkan saya. Jadi Tuan Di-Pertua, petik barangan jual di pekan. Tepian paya gugur delima. Industri pelancongan mari kita hidupkan. Seni budaya semarakkan bersama. Sebelum saya mengakhiri sesi penggolongan usul menjunjung kasih Tuan Betul, boleh Titah sebelum tutup Sri saya Paduka boleh Baginda celah bagi sikit. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya pada hari ini. Ada masa lagi 9 minit. Saya banyak timbulkan persoalan-persoalan dalam bahas saya tapi Kejap, Yang Berhormat. Tanya Ya. menteri dulu. Dia setuju ke tidak? Ke dia nak tutup pantun dia? dia dah Menteri tutup macam dengan mana, pantun. Menteri? Setuju ke? Nak sambung ke? Nak tutup pantun? Pantun dah habis, tinggal saya nak mengakhiri ucapan saja. Yang Okey, Berhormat, boleh. Yang Berhormat balik pulau tak apalah. Nanti lepas ni bincangan dia minum kopi ke. Sebab saya ada lagi 10 menteri ni. MOU dah sign, jemputlah saya. Yeah, but I think to be very fair, she has already respond to a lot of your questions. Ada banyak saya Yeah, timbulkan but she tapi can tidak also speak to di-address. you outside. Legally, she's not required to answer dalam dewan ni. Dia boleh cakap di luar. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Dia Sebenarnya habis. Sebab masa dah lagi. Yang Berhormat balik pulau beruntung kerana yang lain tak datang tadi. Jadi saya bagi extra information tadi banyak. Ya, itu pun bolehlah jawab kita sebahagian minum. daripada ucapan saya cuma 1/5 je. Tanya pada dia. Keputusan adalah pada dia. Tuan punya badan. Bolehlah sekejap ya. Ya, boleh. Terima kasih. Okey, saya lihat trend travel sekarang dah berubah. Dia tidak lagi macam dulu. Jadi kita kena lihat juga trend-trend sekarang. Sebab apa? Bila ada pandemik ini, dia travel behavior pun berubah macam safe travel, solo travel, family travel. Dia tidak ada lagi rombongan cekiah. Tak ada lagi rombongan besar-besar yang sebab kerana pandemik. Jadi apakah usaha Motek dan Tourism Malaysia dalam mengubah strategi, mengubah cara untuk cater for this travel behavior. Sebab travel environment sekarang dah continue to be fluid. Dia orang nak book hotel, dia tak book 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Dia book macam esok nak pergi baru hari ni book. Sebab dia takut uncertainties. Macam baru ni lah contohnya. 5 orang didapati positif sebelum berangkat ke Langkawi. Adakah pihak hotel akan ataupun pihak travel akan memberi refund dan sebagainya? Ini semua have to be addressed dalam kita membuka lebih banyak gelembung. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat kerana memberi peluang kepada saya mengulang perkara ini. Sebenarnya sebab itu kita mengadakan SOP di mana sebelum mereka berangkat dekat airport ataupun dekat ferry, mereka telah dimintakan untuk mengadakan swab test. Jadi ini adalah salah satu daripada SOP untuk keselamatan dan juga kesihatan. Jadi untuk hotel pula, mereka di antara hotel-hotel di bawah yang berdaftar dengan MAH, berdaftar dengan MYBA dan juga ada lagi satu persatuan-persatuan ini, mereka telah bersetuju untuk membenarkan mereka. Sebenarnya travel agent, dia tak memberi refund dari segi keuangan, tetapi mereka membenarkan mereka ini untuk defer dengan izin, di defer dia punya trip, boleh menggunakan package yang sama. Airlines dan juga hotel-hotel membenarkan mereka untuk defer dia punya trip, bermakna mereka tidak rugi. Ini yang telah dimaklumkan kepada kita. Ya, terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih. Okey, untuk menghujungkannya Yang Berhormat Tuan-Tuan, sebelum saya mengakhiri sesi penggolongan usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda bagi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, pada hari ini saya ingin mengalu-alukan ahli-ahli Yang Berhormat dan seluruh rakyat Malaysia di luar sana untuk bersama-sama semarakkan semula pelancongan domestik dan menyokong seni dan kebudayaan kita.
Selain daripada melancong ke Langkawi, anda boleh mengambil peluang untuk bercuti dan melancong dalam negeri atau dengan izin interstate dan juga intrastate di negeri-negeri dibenarkan. InsyaAllah seluruh negara akan dibuka untuk interstate. Selain daripada masa yang berharga bersama orang kita sayangi, melancong juga merupakan limpah rezeki dan punca pendapatan kepada pihak yang terlibat dari pekerja premis penginapan, pemilik homestay, penarik beca, pemandu pelancong, pengusaha kedai makanan dan minuman, beach boys dan ramai lagi. Berilah peluang kepada mereka untuk menunjukkan kepada anda semua layanan Malaysia atau Malaysia Hospitality yang terkenal di seluruh dunia dengan keramahan dan kemesraan mereka. Jadilah pelancong bertanggungjawab, sama-sama kita melancong dan melancong secara bertanggungjawab. Patuhi SOP dan peliharalah keindahan destinasi pelancongan negara kita. Cantik hiasan di rumah lama, tempat bermain, cipta kenangan. Keluarga Malaysia pegangan bersama bukti kesatuan dalam kepelbagaian. Dengan ini, Tuan Itu Betul, saya sekali lagi ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pandangan, teguran, saranan dan cadangan dalam memajukan sektor pelancongan seni dan budaya negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya menjemput Kementerian Pembangunan Luar